Pesona. Assalamualaikum dan salam Pesona XY. Terima kasih kerana terus setia bersama kami setiap hari Sabtu. Anda boleh saksikan kami secara langsung di saluran berita RTM, My Freeview 1, 2, 3 dan juga di TV1. Besok nak raya, Hafiz. Betul, esok nak raya dah. Tapi hari ni kita dah raya awal sebab esok hari Ahad, hari ni hari Sabtu. Jadi kita Pesona XY kita raya awal sikit. Kita sebenarnya memakai satu set persalinan baju Melayu ini bukan bermakna kita kena bersedih sebab tak dapat balik kampung raya. Macam Zahir, bolehlah ada keluarga, ada suami, ada isteri dan juga anak-anak. Tapi Hafiz bujang. Tapi tak apa. Keluarga pun ada dekat, masih dalam daerah yang sama, betul? Betul. Esok hari raya, betul ke esok hari raya ni? Sudah tentu malam tadi pun dah diumumkan oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja. Esok sah kita akan sambut hari raya. Namun pastinya raya tahun ini sedikit berbeza ya Zahir, sebab kita tak dapat pulang balik kampung, tak dapat melakukan ziarah melebihi 20 orang dan sebagainya. Dan juga yang penting ya Zahir, tak boleh bersalaman, tak boleh berpelukan ataupun laga-laga pipi semua tak boleh. Boleh. Mungkin cara yang baru kita macam boleh mana kita patut buat? Macam ni. Macam ni. Ya, betul. Lepas tu kalau yang nak peluk tu macam Boleh, itulah dia. Ataupun kita perlu menjaga jarak sosial ataupun social distancing sepanjang kalau perlu anda menziarahi dan sebagainya. Dan bercakap tentang soal raya dalam keadaan norma baharu ini yang kita akan sambut esok insya-Allah, pastinya kita perlu bersedia dengan segala perubahan, segala pembaharuan yang perlu kita adaptasikan kepada diri kita kerana kita perlu terima hakikat yang kita perlu lalui ketika Betul ini. tu Hafiz. Bukan setakat tu saja. Kita kena rajin, kerap cuci tangan dan kalau boleh tu kita periksa suhu tetamu yang datang walaupun keluarga terdekat, dan pastinya kita kena tahu juga lokasi yang mereka pergi sebelum dan selepas. Betul tak Hafiz? Betul, dan anda juga penonton Pesona XY perlu mengikuti arahan ataupun SOP yang dikeluarkan oleh MKN ya, iaitu SOP yang ditetapkan kepada anda yang boleh merentas daerah untuk melakukan penziarahan hari raya dan sebagainya. Ikutlah step ataupun langkah-langkah yang digariskan oleh pihak keselamatan ataupun Majlis Keselamatan Negara. Antaranya 3S, tak boleh berkumpul secara dekat melebihi 20 orang dan sebagainya. Dan Zahir, sebenarnya ramai yang salah faham ya. Berkenaan dengan berkumpul ramai 20 orang tu, tengok juga tempat, keluasan tengok dia. rumah, Betul. tengok saiz rumah dan sebagainya. Kerana kalau rumah tidak terlalu luas, tidak perlu 20 orang, akan kalau menjadi rumah lebih tu ramai. 600 kaki persegi, takkanlah kita nak letak 20 orang sekali, betul tak? Zahir kampung kat mana? Saya kampung kat Kedah. Kedah. Tak boleh balik kat lah. Tak boleh juga. Saya pun di Pahang, tapi tak mengapa kita ucapkan selamat hari raya kepada ahli keluarga saya yang berada di Pahang dan juga di Kedah pun ada abang long saya. Betul. Sebab inilah hakikatnya. Kita pun tak dapat hari raya, namun kita perlu rasakan kegembiraan itu kerana kita hari raya itu adalah kemenangan buat kita. Kemenangan buat kita selama 30 tahun. 30 hari kita berjuang. 30 jangan tahun puasa 30 tahun lama sangat. Dan untuk mulakan Pesona XY hari ini, sebelum kita perkenalkan tamu kita, Zahira yang suka sangat memasak. Kalau tengok Instagram dia, hari ini dia dah standby dah dengan demo masakan bersama dengan tetamu dia. Dan juga pastinya Zahira ni dia bercadang kot nak pakai baju sama dengan saya tak pasti. Jadi Zahira, kita intai-intai dulu apa yang dia nak masak tu. Silakan Zahira. Okay, terima kasih kepada Hafiz dan juga Zahir. Amboi, dia kata saya intai-intai ya, nak baju sama dengan dia. Tak, sebenarnya tiba-tiba dia macam ni lah. Pesona XY kan selalunya serasi di hati. Jadi setiap hari Sabtu anda akan bersama dengan saya, Zahira Razi. Bukan apa, saya pegang sudu besar, garfu besar ni sebab lepas ini kita akan bersama dengan tetamu di studio ini yang mana akan menunjukkan kepada anda cara-cara untuk membuat ketupat palas dan juga rendang. Tetapi nak tahu siapakah tetamu tu, nak tahu apa lebih istimewanya berkenaan dengan menu hari ini, yang mana kalau setiap kali musim perayaan kita memang akan sediakan rendang, kita akan sediakan nasi impit, kita akan sediakan ketupat. Cuma bezanya ada ketupat palas, ada ketupat daun, dan seperti yang saya borak-borak tadilah dengan kita punya tetamu yang akan buat ketupat palas kan. Beliau katakan kalau nak buat ketupat palas ni ada bezanya dengan ketupat daun, tapi kalau nak tahu bezanya, lepas ni kita akan bersama dengan mereka. Dan seperti apa yang Hafiz dan juga Zahir katakan tadi, bila musim perayaan ni sebenarnya dalam tempoh PKPB kan, saya rasa seperti apa yang sudah diwawarkan oleh kerajaan, yang mana kita perlu menjaga jarak kita sebanyak 1 meter, dan juga kalau kita pergi ke rumah saudara mara sebenarnya tidak digalakkan untuk kunjung-kunjung walaupun dekat, sebab kita tak tahu sebenarnya orang tu pernah pergi ke mana, seperti yang saya sebutkan tadi, lepas ni dia pergi ke mana, sebelum tu pergi ke mana. Kalau ada sesuatu yang
kita tak tahu, kita tak nampak virus ni kan. Jadi takut benda tu akan meninggalkan kesan untuk kita. Dan bila bercakap berkenaan dengan SOP juga, selain daripada anda perlu memakai mask, anda perlu sentiasa basuh tangan, sentiasa sediakan hand sanitizer, sebenarnya bila berkumpul dalam satu masa, macam MKN sebutkan, sebanyak 20 orang, kalau boleh macam sesak, sempit dan juga sembang dekat tu. 3S ni wajib kita jaga dan juga 1 meter tu. Kenapa? Sebab kita tak tahu kan coronavirus. Jadi kalau kepada anda yang saya rasa kebelakangan ni banyak kes-kes kenderaan berpatah balik untuk pulang ke kampung yang kena patah balik. Sebenarnya kalau boleh elakkan. Hari ni esok kita akan beraya, kita duduk je dekat rumah kita beraya dengan ahli keluarga kita yang terdekat. Jangan pergi ke mana-mana kalau boleh. Okey, dan selepas ini anda akan bersama dengan dengan satu video yang mana akan disediakan oleh kita punya pihak penerbitan daripada London, jauh dekat sana tu. Saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dr. Syahrizal bin Muhammad Nazri. Saya berasal daripada Ipoh, Perak, Darul Rizwan. Saya ialah doktor pakar dalam bidang kardiologi. Dan saya Dr. Syairah Nasir. Saya doktor pakar kulit. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Kami sudah duduk di luar negara selama 20 tahun. Pada 10 tahun pertama kami duduk di Dublin, Ireland dan adalah pelajar medical dan kemudian kerja sebagai doktor. 10 tahun kemudiannya kami pindah ke London dan bekerja sebagai doktor pelatih di dalam kepakaran masing-masing. Kami telah pun berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Persiapan awal untuk Hari Raya, 1-2 minggu sebelum Hari Raya kami akan membuat kuih raya kami sendiri. Tetapi tahun ni kebanyakan kuih raya saya beli daripada rakan yang menjual kuih raya di London. Selalunya kami akan bermain bunga api dan juga masak-masakan tradisional sambil mendengar lagu raya dan mendengar takbir. Pada Hari Raya kami akan menghadiahkan anak-anak hadiah Hari Raya dan memberi duit raya. Dari kami semua di London, selamat Hari Raya! Itu dia ucapan rakyat Malaysia yang berada di luar negara dan juga merupakan barisan hadapan yang bertugas sebagai doktor di kota London. Betul. Rindu Kami saya kat di London. Persona XY ni memang ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh barisan hadapan kita yang masih bertungkus lumus memerangi wabak COVID-19 ni. Ini Betul. merupakan ancaman yang sebenar lagi, betul tak, Hafiz? Betul. Dan esok adalah raya. Tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan raya dalam norma baru, dalam kebiasaan baru. Dan hari ini kita bersama dengan Tuan Haji Nur Azamir Haji Alias merupakan Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya atau lebih dikenali sebagai Masjid Besi di Putrajaya yang tersegam indah tu semua tahu. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Saya lebih selesa untuk panggil Tuan Haji Ustaz sebenarnya sebab kita sempat berbual sebelum kita siaran panggil langsung Ustaz. tadi. Dan Ustaz, kalau kita bercakap, kalau saya boleh membuka ruang perbincangan kita pagi ini berkenaan dengan esok nak raya. Dan juga kita melihat bahawa 30 hari kita sebenarnya PKP dilaksanakan, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada 18 Mac lalu lagi sebelum puasa. Namun kita sudah menjangkakan bahawa puasa kita ni akan lalui satu keadaan yang baru, tidak boleh balik kampung dan sebagainya. Dan dalam tempoh 30 hari itu kita sudah menerima dan dalam erti kata lain kita redha tak dapat balik kampung. Namun Ustaz, kita melihat bulan Syawal ini sebagai satu bulan yang cukup emosi, cukup sentimental kalau tak dapat balik kampung, Ustaz. Pembukaannya, bagaimana kita nak menerima satu konsep redha dalam keadaan hari ini, Ustaz? Yalah. Alhamdulillah, kita kena tahu bahawa dalam hidup kita ni ada perkara yang kita terpaksa terima walaupun itu bukan pilihan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila menjadikan sesuatu perkara walaupun tak secocok dengan apa yang kita inginkan, namun di sana tidak pula adanya kesia-siaan. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu perkara berlaku itu dalam keadaan sia-sia.
Cuma hikmah dan rahmat itu akan datang kemudian. Bergantung kepada penerimaan kita dalam sesuatu ujian itu sampai pada kita. Sebab itulah salah satu ujian itu bila sampai kepada kita, Allah nak tengok macam mana kita nak uruskan ujian itu. Kan? Sama ada kita berjaya ataupun tidak, itu adalah rahmat daripada Allah. Tapi Allah nak tengok amalan kita. Sebab manusia ni Allah nak nilai dari segi amalan dia. Dia tak tanya berapa banyak yang kita dapat. Tapi dia bertanya bagaimana kualiti amalan kita. Jadi dalam soal apa yang berlaku ini, sewajarnya lah untuk kita terima. Dalam hidup kita ni, satu perkara yang tak suka kita hadapi akan lebih mudah kita uruskan bila kita menerimanya. Baru kita akan ada kebijaksanaan berfikir bagaimana kita nak uruskan penerimaan kita tu. Baik Ustaz, dalam suasana PKPB ni, dalam suasana norma baharu ni, kita yang Ustaz cakap mengenai rahmat, saya rasa sepanjang tempoh PKP ni rahmat juga kepada kita, sebab kita dapat melihat tiada lagi pembaziran yang berlaku sepanjang tempoh bulan Ramadan ni. Tiada pembaziran, tiada penggunaan plastik yang berlebihan, tiada kekotoran. Lepas tu ketua keluarga dapat meluangkan lebih banyak masa di rumah. Ustaz. Jadi saya sendiri sebagai ketua keluarga pun banyak juga yang nak untuk mempraktikkan untuk jadi lebih baik. Jadi Ustaz, besok nak raya tu. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sedikitlah panduan sebagai ketua keluarga untuk solat sunat tu macam mana Ustaz? Baik. Saya setuju dengan pandangan Syahir tadi, bahawa banyak perkara yang kita tidak temui semasa Ramadan tahun lepas tanpa PKPB ni, tetapi kita dapat menemui diri kita yang sebenarnya pada tempoh PKPB ni. Kalau dulu kita bila datang masjid, imam akan ikut imam lah. Tapi tanpa diduga Allah Subhanahu Wa Taala lantik kita sebagai suami, memang sepatutnya jadi ketua dalam apa juga perkara, menjadi imam. Di sinilah kita dapat meningkatkan keupayaan kita, keyakinan diri kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita, bukan saja memberi nafkah dari sudut makan minum, zahir kebajikan perasaan, tetapi juga bagaimana kita nak bawa keluarga kita memimpin untuk mengenal Allah melalui sembahyang. Jadi kalau besok, kalau kita nak pertama kali tak pernah jadi imam, bila jadi imam jangan bimbang. Kan? Yang pentingnya Allah suruh buat apa yang kita mampu. Jangan nak jadi imam macam Masjid Mekah, memang tak dapat. Kan? Memang tak dapat. Itu yang jadi macam stres tu. Kan? Apatah lagi kalau anak-anak dan suami ataupun isteri orang kata mengusyarlah. Abang cuba baca dengan suara masjid ini imam terbaik ni. Kan? Saya nak dengar suara abang macam Imam Masjid Tuanku Mizan membaca. Kan? Memang demam lah dia pagi tu. Kan? Tetapi betul. Kita kena fikirkan dalam keadaan sedemikian, hidup kita akan tenang bila kita membaca apa yang kita mampu, itu yang kita beri. Jangan fikirkan apa yang orang kata, tapi apa yang boleh kita berikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, nak kita persembahkan di depan Allah di pagi Syawal, nak menunjukkan kita menang melaksanakan puasa selama 30 hari Ramadan. InsyaAllah. Sahih tak demam Oh, tak demam. Alhamdulillah, steady lagi. Bacaan 3 kul yang simple. Tak apa, asalkan sah solat tu Ustaz. Betul. Asal sah. Kalau dia baca satu huruf pun boleh. Kan tak boleh sangat. Kata kalau dia tak boleh nak baca panjang pun, Qul Allah pun oleh kerana dah gabrah punya cerita. Kan? Dia tak boleh langsung dia kata Yasin saja. Boleh. Baru tahu. Itu satu ilmu penting tu. Tapi akibat dia mungkinlah selepas tu akan cerita pasal Yasin pula. Kan? Ustaz, saya tertarik juga berkenaan dengan Ustaz mengatakan berkenaan dengan hikmah. Saya suka satu perumpamaan Ustaz yang beri pada saya sebelum kita bersiaran langsung tadi berkenaan dengan kita membaca satu buku dan di muka surat pertama kita tidak tahu apakah kesinambungannya pada muka surat kedua. Dan kita melihat kepada dalam konsep hikmah itu sendiri, kita melihat puasa kita tak dapat balik dan sebagainya. Namun kita melihat tak dapat pergi solat raya, tak dapat pergi bersolat tarawih, tak dapat solat Jumaat dan sebagainya. Namun itu muka surat pertama dalam kehidupan kita dalam era COVID-19 ini. Apa sebenarnya kalau kita melihat kepada muka surat kedua, apa yang sebenarnya kita boleh jangkakan dan dalam erti kata lainnya hikmahnya Ustaz? Banyak kalau kita nak tengok dari segi hikmah tu dari segi aspek apa. Kalau dari segi aspek ilmu, bermakna ulama akan melihat pandangan-pandangan ulama dulu, ada tak mereka memberi pandangan kalau terjadi macam COVID-19 wabak ni, ada tak penyelesaian yang berlaku? Disediakan oleh para ulama dahulu. Ini menunjukkan bahawa para ulama dahulu mereka dapat
menerobos pemikiran dan imajinasi mereka, membayangkan masalah akan berlaku, apa jawapan di sisi hukum syarak bagi panduan kepada kita. Jadi kalau tak boleh, katakanlah tak boleh nak tak boleh kita berjumaat. Kan? Tak boleh nak berjumaat, kita diperintahkan oleh pemerintah kita supaya semayang di rumah. Betul. Jadi bila kita katakan pemerintah kata macam tu, maknanya kita menemui hikmah apa tu? Maknanya bahawa di sinilah kita nak tengok betapa hidup kita ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, lagipun ada saya terbaca hadis, betulkan saya. Rasulullah SAW telah bersabda bahawa kalau sesuatu daerah tu terkena jangkitan wabak sesuatu, sesuatu mereka tak boleh, masyarakat tak boleh keluar dan juga tak boleh kalau mereka tak boleh keluar dan tak boleh masuk dan mereka kena duduk setempat. Jadi nampaknya pada zaman Rasulullah sendiri pun benda PKPB ni pun dah ada dah. Yalah. Perkataan kuarantin tu memang tak adalah dijumpa dalam hadis. Tetapi konsepnya sama. Sebab itulah nama ini ditemui berbeza-beza melihat kepada perubahan zaman. Kan? Jadi nama kita pun akan berbeza, akan berdasarkan nama yang lain. Katakanlah orang tu nama dia masa dekat Kedah namanya Syahir. Tapi bila sampai Kuala Lumpur Tony kan, atau jadi dalam kehidupan kita ni Rasulullah SAW dia telah menunjukkan panduan. Kalau berlaku begini, apa tindakan kita? Rasulullah SAW dia bagi panduan, kan? Tetapi untuk mencerakinkan panduan itu, akal dan kebijaksanaan kita boleh mencari yang terbaik. Contohnya ialah Nabi kata bila berlaku satu-satu wabak, yang di dalam ini tak boleh pergi keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Maknanya yang di luar, yang terkena jangan menjangkiti yang di luar yang tak dijangkiti. Yang tak dijangkiti jangan mendedahkan diri kepada yang dijangkiti. Itu yang dibuat oleh negara kita sekarang ni bagi menjaga kemaslahan keseluruhan. Dia tidak memandang konsep saya ni zon hijau. Saya boleh ni, tak, dipandang keseluruhan. Sebab kita tak tahu lagi sebenarnya keupayaan virus ni tahap mana dan kita pun tidak bertaaruf lagi dengan virus COVID-19 ni. Tak bertaaruf. Belum bertaaruf lagi. Saya suka istilah tak bertaaruf dengan wabak ni. Namun Ustaz, saya percaya bahawa dalam konsep kita perlu melihat secara menyeluruh, berbalik-balik kepada apa yang saya katakan tadi, muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, kerana kita tidak pasti apakah kesinambungan cerita-cerita yang kita akan lalui. Namun banyak lagi kita akan bincang bersama dengan Tuan Haji selepas ini. Namun kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Pesona SY Serasi di Hati. Assalamualaikum. Kami pasangan Kimchi. Betul. Saya Khalid. Saya Isri dari Southeast Korea. Ingin bercerita tentang Hari Raya di Korea dalam COVID-19. Semua maklumlah kan di seluruh dunia masalah sekarang ni. Jadi kami di sini juga, walaupun keadaan di Korea sudah makin baik, makin redup, cuma kami terpaksa juga hidup dengan new normal untuk menjaga jarak dengan orang sekeliling. Jadi tahun ni raya di Korea juga tak meriah lah macam hari-hari biasa. Cuma insya-Allah di Masjid Itaewon akan ada hari raya, solat hari raya, cuma tak pasti macam mana lagi keadaannya. InsyaAllah lah kami akan berkumpul dengan rakan-rakan Muslim yang lain dari Korea dan juga dari Malaysia untuk sama-sama menyambut hari raya dalam keadaan kecil-kecil lah tahun ni, untuk menjaga kemaslahatan bersama. Jadi semua rakyat Malaysia di Malaysia juga harap-harap dapat menjaga jarak untuk mengelakkan benda yang terbaik berlaku di musim COVID ini. Akhir sekali kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf saya lambatnya. kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya keluarga kami di Kota Baru Kelantan, rakan-rakan dan kenalan-kenalan, dan juga kepada seluruh pendengar dan penonton RTM, dengan ucapan Sangat unik lawet. Itu dia manisnya ucapan pasangan yang berada Sweet di Korea Selatan. Jangan pelik dah weh. Tak nak lepas tangan tu, sweet kena tengok. Indahnya dah kahwin. Indah sangat.
Kalau anda perasan, ucapan-ucapan yang kita tayangkan kepada anda, mereka adalah merupakan antara tetamu-tetamu kita di Persona SY. Betul. Mereka berada di luar negara dan juga sambut Syawal di negara bukan negara mereka, negara kita sebenarnya. Dan tadi Zahira dengan Nazia bercakap tentang soal masakan, penyediaan masakan dan sebagainya. Sebenarnya Sahi, itu antara hikmahnya suami dapat membantu isteri memasak dan sebagainya. Sahi boleh buktikan tak? Boleh, saya buktikan ni dah ada kesan kat sini kena minyak panas. Hikmahnya Ustaz ni lah lelaki yang memasak menolong suami isteri. Saya pasti Sahi takkan masuk dalam grup masak apa tak lagi ya. Betul. Sahi pandai masak. Ustaz, kalau bercakap tentang hikmah lagi ini sebenarnya, saya melihat kepada netizen ataupun warga maya ini yang memberi sedikit komen-komen nakal. Saya suka memanggil komen-komen nakal kerana mereka melihat setelah kerajaan melonggarkan sedikit perintah kawalan pergerakan menjadi kawalan bersyarat itu sendiri, banyak kedai-kedai sudah mula dibuka. Namun mereka ini mempersoalkan kenapa masjid tak buka, kenapa tak boleh pergi semayang dan sebagainya, sedangkan perkara-perkara lain ini boleh lagi dibuka dan juga membenarkan orang ramai masuk. Berbalik kepada kita melihat kepada keseluruhan aspek dalam COVID-19 ini sebenarnya. Bagaimana kita ingin memahamkan segelintir masyarakat yang mempersoalkan, adakah mereka ini boleh mempersoalkan dengan dapatan mereka sahaja atau bagaimana untuk kita kita cakap macam ni ikut sebab ustaz kata hidup ini mudah, kalau kita dengar nasihat kita akan selamat. Ustaz. Betul. Hikmah ni kalau kita akan temu hikmah dalam hidup kalau kita bersabar. Tapi kalau kita tak bersabar, kita gopoh, cepat-cepat menghukum melulu, sembrono aja, kita tak akan jumpa hikmah tu. Kan? Contohnya ialah orang yang masak tiba-tiba tangan dia kena minyak panas. Kan? Apa hikmah dia? Sangat indah. Kan? Apatah lagi kalau sekiranya isteri dia doktor. Tentu dia akan menerima belayan yang ekstra daripada apa yang berlaku. Itu spontan je lah. Tapi bila kita katakan kita tak boleh semayang di masjid, tak boleh semayang berjamaah, kan? Kita harapkan janganlah itu dijadikan alasan langsung tak semayang. Jangan. Banyak lagi tempat yang boleh kita semayang. Cuma kita kena ikut nasihat dan panduan yang dibagi oleh pihak pemerintah, pemimpin kita. Kerana mereka tidak bukan saja-saja nak bagi SOP tu. Keluar seorang tu. Bukan saja-saja nak bagi bukan saja-saja dia nak bagi SOP tu, tetapi dia telah mengumpulkan segala cerdik pandai pakar dalam bidang masing-masing, kementerian yang pelbagai berbincang lumat apa yang terbaik untuk kita mengatasi COVID-19. Kalau tidak, masa kan dikatakan kita berperang. Macam mana nak menang kalau kita tidak berstrategi? Dan tidak ada strategi itu kalau tidak ada kerjasama. Mempersoal atau tidak mempersoalkan itu lumrah. Kan? Saya boleh saja mempersoal kenapa pakai baju warna ni. Mana lain tak ada. Kan? Sebab cita rasa kita berbeza, kesempatan kita berbeza, maklumat kita pun berbeza. Kadang-kadang kita kata orang di Sembilan dah. Di mana tempat tegak, di situ tempat nampak. Bunyi seorang sikit tu. Mana tompet togak, itu tompet nampak. Itu orang nampak. Ustaz, jangan menjual, saya membeli. Ustaz, kita bercakap mengenai besok nak raya ni Ustaz. Okey. Adab-adab malam raya tu, macam mana kita yang kat rumah ni nak mengimarahkan malam Syawal tu. Maknanya lepas maghrib tu kita dah kena takbir. Berapa lama nak takbir tu? 15 minit ke setengah jam ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Silakan. Hati ketika nak menyambut raya bukan dipengaruhi oleh janganlah dipengaruhi oleh kerana kita tak dapat balik kampung, tak ada raya. Hari ni tak ada raya sebab tak ada baju raya. Kuih raya jangan buat. Rendang-rendang ke, rendang Sembilan ke, rendang Singapura ke tak payah buat. Sebab tahun ni tak boleh balik kampung. Jangan begitu. Kita bicarakan tentang rahmat, apa makna hari raya. Hari raya ialah hari di mana kita rasa bersyukur kepada Allah kerana Allah memberi rahmat kepada kita, keampunan, dan Allah meletakkan amalan kita di syurga. Hatta dalam puasa pun pahala kita dah sampai di syurga Ar-Rayyan. Kalau amalan dah sampai ke syurga, tunggu sampai kita je lagi dengan rahmat Allah. Jadi ini yang perlu kita syukuri. Jangan pandang perkara yang hanya jangka masa pendek, tapi pandanglah apa yang jauh di sana. Untuk itu sebab kata impian. Jadi sambung malam raya ni kita jangan biarkan keadaan kita dipengaruhi oleh kerana sentimen-sentimen ni tadi. Keadaan yang tadi tak boleh kampung sebagainya kan, polis kena suruh U-turn dan sebagainya, menyebabkan kita tidak membesarkan Allah pada malam tu. Rahmat Allah dia tak memandang PKP ke,
PKP ke PKPB ke kan. Rahmat Allah tu ada pada malam raya. Tapi Allah nak tengok macam mana kau uruskan malam itu. Itulah hikmah dia. Betul. Bukan di Contoh mana. ada orang kata tadi kan, nak masak rendang tu semua bahan sama. Tapi macam mana gaya memasak? Untuk menimbulkan cita rasa yang berbeza. Zahira dah trigger tu. Dengan cerita Zahira ada soalan dekat ustaz ni, dia tak deal lagi. Dia tunggu je queue nak tanya apa benda dia nak tanya sebab Jadi hidupkanlah malam Ramadan itu, malam hari raya itu dengan membesarkan Allah. Kalau kita berjaya membesarkan Allah pada malam hari raya, insya-Allah kita akan membesarkan Allah pada siang hari raya. InsyaAllah. Ya, Ustaz. Zahira Zahira tanya ada soalan ni. Saya mendengar tadi bila Ustaz sentuh je berkenaan dengan cara masak rendang tu kan. Okey, saya nak tanya dekat Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyebut berkenaan dengan malam raya, menghidupkan malam raya dan juga bila pagi raya. Selalunya bila kita dekat masjid, kita akan mendengar khutbah raya. Jadi untuk mereka yang bersemayang Aidilfitri ketika ini di rumah, bagaimana kita keluarga itu untuk memberi khutbah Hari Raya Aidilfitri itu untuk seisi keluarga? Adakah teksnya disediakan ataupun mereka boleh mendapatkannya daripada buku-buku sahaja dan bagaimana? Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saya di Jakim. Jakim alhamdulillah telah menyediakan kit panduan untuk berhari raya dan kit untuk melaksanakan solat hari raya. Sila layari. Banyak sekarang ni dalam grup WhatsApp, ya Allah, macam-macam. betul. Kan? Macam-macam. Tapi nak cari yang sahih tu Ustaz. Betul. Jadi maknanya nak tak nak je sekarang ni. Kan nak tak nak je. Kalau hati tu ndak, biarpun di Himalaya pun dia akan jemput. Kan? Jauh benar gambaran itu. Kata orang Negeri Sembilan, di mulut naga lagi dirampas. Kalau hati itu nak. Keluar Tapi kalau tak nak orang ajak makan rendang, walaupun rendang tu artis yang masak, dia tak nak, tak akan makan rendang tu. Kan? Betul. Ustaz Betul. adaptasi dengan situasi kita. Betul. Jadi maknanya saya katakan tadi, buat apa yang kita mampu. Kalau saya tak nak baca khutbah, tongkat tak ada, tak perlu tongkat pun tak apa. Saya tak nak baca khutbah sebab saya nak berhadapan orang ni gabrah, bacalah khutbah di belakang pintu. Boleh Tapi khutbah ni Ustaz, dia kira Jadi baca khutbah ni ringkas, ada panduan dia. Baca je, tak ada masalah. dia sunat muakkad yang Ustaz, maksudnya boleh Sunat solat sunat raya tu sunat muakkad. Jadi khutbah tu boleh atau kalau macam kita perlu ke tak perlu Ustaz sebenarnya? Bila kata perlu tak perlu buat. Perlu. Kecuali kalau solat seorang-seorang. Tak ada keperluan. Sekarang khutbah seorang-seorang, orang kata apa pula kan? Jadi maknanya ada orang kata tak perlu buat, ada orang kata boleh buat. Maknanya bila katakan boleh tak buat, boleh. Tapi kalau tanya baik buat ke ataupun tak baik? Baik buat. Betul. Jadi perkara sunat ni, kalau kita mampu buat. Kalau tak mampu, apa yang kita mampu? Maksima tahap yang mampu. Betul. Buat. Sebab Allah telah memberikan rahmat dia, bertakwalah kepada Allah mengikut apa yang kamu mampu untuk kamu bertakwa. Dalam tempoh ini juga saya ramai yang menjadi imam interim Interim. Sementara ni imam interim. Salah seorang ni lah. Seorang. Saya masih lagi seorang lah. Saya semayang lah seorang kan. Ustaz, kalau kita melihat juga bila kerajaan telah memutuskan melalui mesyuarat muzakarah dan sebagainya membenarkan semayang di masjid, solat berjemaah dalam kuantiti yang 30 orang maksimum itu. Ramai awam ini menganggap bahawa aku boleh pergi sebab dikatakan sebagai 30 orang dan sehingga wujud terma mereka yang dapat semayang di masjid itu sebagai the chosen one The chosen one. Tapi sebenarnya ramai yang tidak memahami berkenaan dengan kenapa 30 orang yang dimaksudkan itu sebenarnya. Bila ada orang kata macam tu, kenapa 30 orang? Alang-alang 30 orang lebih baik 40 orang. Tidak ada timbul masalah untuk sempurna syarat sah Jumaat. Ya. Tetapi kita kena faham situasi ini bukan sebagaimana yang kita fikirkan. Mereka yang meletakkan dasar-dasar dan SOP ini, mereka dah berfikir apa yang kita fikir, mereka fikir. Sebab mereka mempunyai maklumat yang pelbagai. Tapi maklumat kita tak sebanyak sebagaimana maklumat pemimpin kita. Pemimpin kita mungkin bagi pandangan untuk menjaga dan memuaskan hati kita. Tapi pemimpin bagi pandangan untuk menjaga masalah keseluruhan. Semua pihak nak dijaga. Sudah tentulah ada kekurangan, kesilapan. Jadi bila berlaku kekurangan dan kesilapan, jangan kita mengambil itu sebagai bola tanggung untuk membalun dan membelasah
kelemahan-kelemahan itu. Betul Ustaz. Tetapi maknanya kita bagi nasihat, panduan, cadangan yang baik kerana pemimpin kita masih lagi baik. maknanya waras menerima pandangan-pandangan Maknanya nasihat. apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, MKN, KKM adalah semua untuk kemaslahatan masyarakat Ustaz. Ya. Nampaknya masa tak mengizinkan. Betul, sebenarnya Ustaz banyak Hafiz. Banyak lagi kami nak sentuh ni. Ustaz, di minit-minit akhir ini sebenarnya Ustaz, ramai yang menonton kita di Persona SY. Alhamdulillah. Ustaz perlu menyampaikan sedikit pesanan supaya kita reda, terima dan juga ucapan Ustaz kepada seluruh penonton Persona SY dan juga rakyat Malaysia berkenaan dengan sambutan Syawal esok, insya-Allah kita sama-sama menyambut kemenangan ini. Semasa kita puasa, kita tak akan berbuka melainkan masuk waktu berbuka. Sedangkan makanan tu makanan kita punya, kita yang beli. Rendang tu rendang kita yang masak. Tapi kenapa kita tak nak makan? Mengisyaratkan hikmah kepada kita bahawa semuanya Allah yang punya. Kalau Allah tak izinkan, maka kita tak makan. Samalah apa yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Bukan kita saja yang menanggung, seluruh dunia. Jadi kita kena pegang satu perkara, setiap apa perkara yang terjadi itu biarkan musibah menyakitkan kita, di sisi Allah, dia tidak ada makna sia-sia. Mustahil Allah menjadi dan menduga kita dengan musibah itu dalam keadaan yang sia-sia. Percayalah, kita sedang akan disediakan suatu nikmat dan rahmat kalau kita bersabar. Kalau kita bekerjasama dan kalau kita boleh mendengar nasihat dan juga garis panduan SOP yang telah digaris pandukan oleh pihak pemimpin kita. Baik, itu dia sedikit pesanan. Ustaz, Ustaz banyak kali sebut rendang ni, make sure rendang tu podah. Podah. Tapi Hafiz tak payah makan pedang, tak apa. Abang buat yang light ni untuk Hafiz. Baik, terima kasih Ustaz Sama-sama. kerana dengan Terima kasih, hikmah Ustaz. dan juga fikrah berkaitan dengan esok raya dan juga kita menerima hikmah itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Ustaz bersama kami dalam Persona SY dan Sahih Zahira sekali lagi bersama dengan tetamunya untuk bercakap tentang ketupat daun palas dan juga ketupat daun kelapa yang peta. Ada orang memilih ketupat daun palas, ada orang satu lagi. Jadi kita tengok apa yang Zahira akan buat. Dia pandai anyam ke tak tahu. Betul. Tapi Macam-macam jenis ada. kita berehat dulu seketika, Sahih kembali selepas ini.